Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Lean Six Sigma Yellow Belt Certification Program. Untuk topik kali ini, Cost of Poor Quality, kita nak bincangkan apa itu Cost of Poor Quality dan apa aplikasinya. Bagaimana dengan mudah hendak membayangkan rupa sebenar cost quality? Iceberg. Ya, iceberg. Ia merupakan contoh yang terbaik. Kalau kita lihat dari segi bentuk strukturnya, okey, apa yang kita nampak dari sebuah iceberg hanyalah sebahagian kecil sahaja di permukaan. Bahagian yang kita tidak nampak adalah sangat besar. Begitulah juga dengan senario cost quality. Cost quality tradisional yang kita nampak hanya di permukaan sahaja. Apabila berlaku kualiti yang rendah, maka berlakulah cost of poor quality. Apa yang kita nampak, kos-kos seperti kos scrap aluminium untuk dicairkan semula, kos warranty, buat pemeriksaan tambahan, buat kerja rework. Jadi ini yang kita nampak. Bagaimanapun, apabila kita selami, maka barulah kita nampak kos tersembunyi yang sangat besar dan sukar untuk kita ukur. Apabila kualiti produk kita rendah, maka berlakulah banyak kos tambahan tersembunyi dan sukar untuk kita ukur. Ia seperti pengeluaran berlebihan. Apabila kita, masalah kualiti, kita kena keluarkan berlebihan. Simpanan barang pun jadi berlebihan. Kos pengangkutan jadi mahal. Kos kerja tambahan. Kos kehilangan bahan. Dan lain-lain lagi. Dari segi nilai, apa yang kita nampak biasanya 8% daripada nilai jualan. Tetapi COPQ yang tersembunyi, cost of poor quality yang tersembunyi ini biasanya sehingga 15% nilai jualan. Ada syarikat yang boleh mencecah 40% nilai jualan. Jadi, ini semua adalah pembaziran dan pembaziran adalah satu kerugian. Jadi, apa itu cost of quality atau cost quality? Jadi, cost quality, kalau kita lihat dalam rajah ini ialah semua hasil tambah kos kegagalan dalaman, kos kegagalan luaran, kos penilaian, kos pencegahan. Ini merupakan semua kos kualiti. Jadi dia adalah gabungan antara kos kualiti yang rendah, COPQ, dengan kos kualiti yang baik. Jadi kos kualiti merupakan sejauh mana kita menggunakan sumber kita. Kalau kita sebut sumber dalam tempat kerja kita, kita ada 4M. Man, machine, material dan method. Okey. Dan kita gunakan RM. Duit, nilai duit kita. Ya, bagaimana kita gunakan sumber-sumber tersebut untuk menghalang kualiti yang rendah. Okey. Yang menilai kualiti produk ataupun perkhidmatan. Dan yang terhasil dari kegagalan dalaman dan juga luaran. Jadi maklumat sedemikian membolehkan kita menentukan potensi penjimatan yang akan kita perolehi apabila kita melaksanakan projek penambahbaikan proses. Sekarang apa pula cost of poor quality? COPQ. Okay. Cost quality rendah. Jadi COPQ kita takrifkan sebagai kos yang berkaitan dengan penyediaan produk ataupun perkhidmatan yang tak berkualiti. Okey, dalam ada tiga kategori. Yang pertama adalah kos penilaian, kos kegagalan dalaman, kos kegagalan luaran. Kos penilaian ialah kos yang kita tanggung untuk menentukan tahap pematuhan kepada keperluan kualiti. Okey, kos kegagalan dalaman pula ialah kos yang berkaitan dengan kecacatan yang ditemui sebelum pelanggan menerima produk. Kos kegagalan luaran ialah kos yang berkaitan dengan kecacatan yang ditemui selepas pelanggan menerima produk. Kita nak lanjutkan perbincangan berkaitan tiga kategori COPQ yang kita terangkan tadi. Yang pertama adalah kos penilaian dan pemeriksaan.
Ini adalah kos yang berkaitan dengan aktiviti untuk mengesan kegagalan atau kecacatan sebelum ia menjejaskan pelanggan. Jadi apabila berlaku poor quality yang rendah, kita nak buat ujian sebelum penghantaran. Kita nak semak perjanjian insurans sebelum dihantar. Pemeriksaan peralatan yang kita beli. Pembetulan laporan, mengaudit penyata cukai sebelum ia dihantar kepada pengguna. Pemeriksaan produk untuk memeriksa pembaikan dilakukan dengan betul. Jadi ini kerja-kerja, aktiviti-aktiviti yang terpaksa kita lakukan sekiranya produk kualiti kita rendah. Untuk kategori kedua, COPQ adalah kos kegagalan dalaman. Jadi ia apa? Ia adalah kos pembaikan, penggantian, scrap yang berkaitan dengan kecacatan atau kecacatan yang boleh beri impak negatif kepada pelanggan. Walaupun produk tu belum lagi dapat dilihat secara langsung oleh pelanggan. Jadi kita ada kategori dari segi orang, kena kerja semula, rework, kena kerja lebih masa kerana gagal siapkan seperti yang dijadualkan. Ataupun ada kecederaan kepada pekerja. Okey. Dari segi mesin, masa henti, downtime mesin, untuk materials, cost scrap, menggantikan produk yang di luar spesifikasi, penggantian produk yang rosak semasa pembungkusan, penghantaran, pembetulan cadangan, tambahan inventory untuk menggantikan yang rosak. Jadi ini adalah kos COPQ kategori yang kedua, iaitu kos kegagalan dalaman. Sekarang kita nak lihat kategori ketiga COPQ, iaitu kos kegagalan luaran. Jadi apabila customer, pelanggan menemui ralat ataupun kecacatan produk kita ataupun perkhidmatan kita, apa potensi kos yang akan berlaku? Okey, yang pertama pembaikan masa yang digunakan untuk mengendalikan aduan pemulangan. Ni repair work. Sokongan pelanggan ditapak untuk mengatasi masalah dengan produk. Sokongan ditapak, kita kena pergi dekat site customer. Masa yang diluangkan untuk memenuhi jaminan, ada aduan tentang jaminan keselamatan, mengimbangi ketakpuasan hati pelanggan dengan strategi pemulihan ni. Ada banyak meeting, kena jumpa dengan customer, pembetulan ralat yang berkaitan dengan dokumen, dokumen mungkin salah, kos tambahan disebabkan oleh penghantaran, pembatalan penerbangan, ni betul, kehilangan minat dan kehilangan faedah diskaun akibat kegagalan memenuhi tarikh akhir. Jadi lihat tuan-tuan, disebabkan oleh kecacatan yang terlepas kepada customer, pelbagai potensi kos yang boleh berlaku kepada syarikat. Sekarang kita nak lihat perspektif kos kualiti. Bagaimana cara kita memandang kos kualiti? Okey, sebagai syarikat yang mengeluarkan produk perkhidmatan, kita kena sama-sama faham bagaimana cara kita nak memandang masalah kos kualiti ni. Okey, yang pertama kita tengok dekat graf di sini kita ada paksi kegagalan. Okey, ke atas semakin tinggi, semakin gagal. Okey, peningkatan kualiti. Di bawah ni peningkatan kualiti. Semakin ke kanan semakin baik, kualiti semakin bagus. Dan paksi ketiga, paksi kos. Paksi kos ni semakin ke atas semakin mahal. Okey, jadi kita tengok graf garisan biru ni. Okey, ditulis ke kanan kadar kecacatan semakin rendah. Ya, of course, bila kita dalam manufacturing, kita nak mengurangkan kecacatan, mengurangkan defect. Jadi kita melakukan aktiviti daripada kiri ke kanan. Okey, kadar kecacatan semakin kurang, semakin kurang. Okey, bagaimanapun bila kita melakukan aktiviti dalam masa yang sama, kos akan meningkat. Okey, bila semakin ke kanan, kos semakin menaik. Okey, kos semakin menaik. Kita ada kualiti yang makin baik, tapi kos yang makin naik. Okey.
Tuan-tuan lihat di dalam graf yang sama juga ada background yang warna biru ni dan juga background yang warna merah. Okey. Limit kita untuk uh, menghasilkan cost quality yang ekonomi, ya, hanya di bahagian yang biru ni saja. Okey, daripada sini sehingga ke titik tengah, titik pertemuan ni. Mana ke kanan lagi, kalau kita teruskan ke kanan lagi, pulangan ekonomi semakin lenyap daripada setiap pelaburan kualiti kita. Jadi, okey, kita teliti contohnya, maknanya daripada kita mulakan satu projek, okey. Projek kita mempunyai banyak masalah, banyak kegagalan, banyak defect, ya, kecacatan banyak. Jadi kita melakukan improvement, kita melakukan penambahbaikan proses. Jadi semakin lama kecacatan semakin berkurang. Bagaimanapun harga pun semakin lama kos untuk yang kita laburkan untuk kualiti semakin tinggilah. Okey, sampai ke satu tahap, okey, titik pertemuan di sini. Okey. Sekiranya kita melakukan daripada sini ke kanan, kita melakukan lebih lagi aktiviti, ya. Kita melakukan lebih lagi aktiviti. Yang sebenarnya peningkatan kualiti tak seberapa, memang meningkat kualiti, tetapi kosnya dah jadi terlampau tinggi. Kosnya menaik sebegitu tinggi, menjadikan zon yang belah merah ni tidak ekonomi. Jadi apa yang nak diterangkan dalam slide ini ialah, ya, kita boleh melakukan projek peningkatan kualiti, ya, kita boleh menambahkan kos untuk itu. Tetapi sebagai satu perniagaan, kita semua orang kena faham ada limit, ada had yang kita nak berhenti. Kat mana kita nak berhenti? Kita nak berhenti di sini, di mana kita mendapat kualiti yang baik pada kadar kos yang telah dipersetujui dalam standard, ya, yang tidak melampau. Tetapi boleh juga sekiranya nak teruskan ke kanan. Tetapi bila kita teruskan ke kanan, kita akan maklumkan kepada pengurusan kita yang kos akan bertambah, kan? Sedangkan okey, kita telah memenuhi syarat minima untuk kualiti. Sekiranya kita nak pergi kat sini, countermeasure lain yang perlu diambil. Sebagai contoh, perbincangan dengan customer, dengan pelanggan, ya, untuk chargeback, charge kepada pelanggan apa-apa kos yang berlaku daripada di zon merah ini, kan. Itu boleh dilakukan. Jadi kesimpulannya, perspektif kos kualiti yang ideal, iaitu cara kita berfikir yang ideal adalah kita hendaklah beroperasi dalam zon yang biru sahaja. Okey, di mana kegagalan, kadar kecacatan ataupun defect yang rendah, kualiti yang tinggi dan kos yang di dalam standard yang dibenarkan. Okey. Sekarang saya nak bawakan satu contoh di mana kita nak kira kos kualiti. Kita ada produk ABCD. Mula-mula kita nak senaraikan kos. Okey, kita berlaku satu kegagalan, kerugian. Jadi sebagai seorang supervisor, kita senaraikan. Yang pertama, kita tahu apa kerja-kerja yang telah dijalankan bagi kecacatan kerugian tersebut. Okay, kerja-kerja aktiviti yang dijalankan adalah scrap kerana kecacatan produk, kerja semula, rework, repair, pembaikan. Ada kegagalan waranti dan ada juga sisa bahan semasa pengeluaran, ya, bahan-bahan yang terbuang. Jadi kita nak jumlahkan seluruh amount tersebut. Jadi kalau saya seorang supervisor pengeluaran, saya tidak tahu data-data ni. Jadi di mana saya nak dapatkan maklumat tersebut? Okey, mohon kepada pengurusan. Okey, boleh juga direct mohon kepada Jabatan Kewangan atau mohon juga bantuan Sekretariat Cost Reduction untuk bantuan.
Okey. Jadi itu cara macam mana nak dapatkan bantuan, nak mendapatkan nombor-nombor. Tetapi kalau kita adalah supervisor proses, semua kerja-kerja yang berkaitan kita kena senaraikan dahululah. Okey. Yang kedua, okey, kita ada kos penilaian. Ya. Kos penilaian, kita ada pemeriksaan masuk, kita ada extra incoming inspection. Ya. Kita ada pemeriksaan dalam proses, tambah lagi proses pemeriksaan. Kemudian kita ada pemeriksaan pra-penghantaran. Sebelum kita hantar, kita cek sekali lagi. Jadi ini ada satu jumlah berjumlah 85,000. Okey, kemudian kita masukkan, kita dah tahu masalah yang terjadi, kita masukkan langkah pencegahan. Kita adakan ekstra ujian prestasi, destructive test, ya. Ujian prestasi yang merosakkan, maknanya test card ke contohnya. Dan kita jalankan 100%. Ini satu jumlah. Jadi jumlah keseluruhan untuk ketiga-tiga kategori itu berjumlah 244,000. Jadi inilah jumlah cost quality bagi satu defect ataupun satu kegagalan bagi produk ABCD. Sekarang kita bincangkan pula contoh projek. Jadi menggunakan data yang sama apabila kita sudah buat analisis cost quality produk ABCD tadi, kita nak bersama-sama lakukan penambahbaikan, ya. Jadi kita adakan satu projek meningkatkan produktiviti dalam pengeluaran produk ABCD tadi. Okey. Jadi dalam melalui perbincangan, ketua projek meramalkan keuntungan berikut boleh direalisasikan daripada projek penambahbaikan. Okey. Boleh dapat 68% pengurangan dalam penjimatan kos kegagalan. Okey. Dekat sini kita boleh jimatkan 68%. Boleh ada pengurangan 20% dalam kos penilaian. Bagaimanapun akan meningkatkan kos pencegahan 25,000. Ada tambahan lagi. Tapi walaupun begitu, bila kita masukkan rata-rata tersebut, penjimatan kita masih lagi berpotensi mendapat penjimatan keseluruhan sebanyak 89,000. Okey, sebaik saja pasukan telah menjalankan analisis menyeluruh tentang punca kecacatan, ada variasi lagi, anggaran penjimatan tahunan ni boleh diperhalusi lagi. Sebelum kita tamatkan perbincangan topik COPQ ini, ada beberapa proses penting yang saya ingin sampaikan. Okey, tuan-tuan, ingatlah kita semua adalah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menyumbangkan tenaga usaha kita di dalam syarikat ini. Okey, kita nak laksanakan amanah kita bersungguh-sungguh. Okey, jika kita tidak pernah tahu kos kualiti sebelum ini, sekarang kita telah belajar serba sedikit, maka hendaklah kita sentiasa amalkan. Okey. Cara fikir kita, ini yang paling penting. Cara fikir kita adalah berusaha melakukan penambahbaikan berterusan. Sentiasa nak lakukan projek, sentiasa nak buat. Okey. Dalam kitaran PDCA, Plan, Do, Check, Act. Okey. Okey, kita sentiasa nak mengurangkan kecacatan, sentiasa nak kurangkan defect di line pengeluaran kita. Kita sentiasa nak mencapai kualiti yang tertinggi. Okey, tetapi di dalam standard cost yang dibenarkan. Okey, yang ketiganya, semua orang kena peka terhadap sebarang perubahan, terutamanya melibatkan perubahan kos, kerana jika ada kenaikan ataupun penurunan, kena laporkan kepada pihak pengurusan.
Baiklah, itu saja perbincangan topik COPQ. Diharapkan tuan-tuan semua boleh memahami. Jika tidak faham, boleh ulang semula video latihan ini di bahagian mana yang tidak faham. Dan jika sudah faham, boleh teruskan mengambil kuis ya. Mengambil kuis mengikut arahan seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.